Salam sejahtera anda menonton terkini di Astro Awani dan pastinya untuk waktu ini kami bawakan kepada anda yang baru kami terima iaitu kenyataan media daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini mengenai transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Saya bacakan sedikit daripada kenyataan yang dikeluarkan baru saja dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri. Antaranya ini mengenai mesyuarat jemaah menteri pada hari ini yang mana bersetuju dan juga komited untuk melaksanakan transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan untuk mengembalikan kestabilan politik demi menangani wabak COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi negara. Ini selaras dengan titah nasihat ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah dan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu tentang peri pentingnya sebuah pentadbiran yang stabil dan dapat berfungsi secara biasa dalam keadaan negara menghadapi pelbagai krisis. Kerajaan juga berpandangan fokus dan juga keutamaan yang perlu diberikan oleh semua pihak pada ketika ini adalah terhadap kestabilan politik dan juga pentadbiran negara dalam memerangi COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Tawaran ini juga bertujuan untuk mewujudkan lanskap politik baharu dengan melaksanakan transformasi dan juga pembaharuan dan tata kelola pentadbiran kerajaan khususnya dalam mana memperkasakan peranan institusi parlimen. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk memperkenalkan lebih banyak transformasi dan dari semasa ke semasa. Tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan ini meliputi yang pertama, rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di parlimen. Yang kedua, pelaksanaan undi 18 dalam tempoh terdekat, justru rang undang-undang pindaan perlembagaan akan dibentangkan. Yang ketiga, mengenai pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Seterusnya, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas parlimen melibatkan ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Setiap rang undang-undang termasuklah rang undang-undang perbekalan yang dibentangkan di parlimen akan dirunding dan juga dipersetujui secara bersama. Ahli parti pembangkang juga akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN untuk memberikan pandangan dan juga cadangan penambahbaikan. Ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Transformasi kerajaan ini memaktubkan nilai-nilai murni dan juga muafakat merentasi pelbagai latar agama, kaum dan juga budaya dalam konteks keluarga Malaysia. Ini juga selaras dengan semangat untuk terus menjunjung Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi teras kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekali lagi, ini adalah kenyataan baru yang kami terima daripada Pejabat Perdana Menteri. Ini mengenai tawaran transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan dan pastinya kami akan bawakan perincian lanjut khususnya di platform Awani 745 dan juga astroawani.com. Untuk waktu ini kami juga ingin bawakan kepada anda ini yang baharu mengenai status COVID-19 dalam Malaysia yang mana antaranya saya mulakan dengan kes sembuh dahulu iaitu jumlahnya 21,476 kes ataupun jumlah keseluruhannya 1.678 juta kes kumulatif bagi kes sembuh. Kes baharu yang dilaporkan adalah 21,176 kes iaitu 1.940 juta kes kumulatif bagi kes baharu. Daripada 21,176 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, pecahannya adalah 338 kes iaitu 1.6% adalah bagi kategori 3, 4 dan kategori 5. Manakala 20,838 kes ataupun pecahannya 98.4% lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan juga kategori 2. Manakala kes aktif yang dilaporkan adalah sebanyak setakat ini 242,161 kes. Kes kematian yang direkodkan pada hari ini agak tinggi iaitu 341 menjadikan kes kematian kumulatif 19,000
827 kes. Kes yang memerlukan unit rawatan ICU adalah 1,310 kes dan kes yang memerlukan bantuan pernafasan adalah 773 kes, iaitu 773 kes. Baik, kita kembali kepada perkembangan terkini yang saya bawakan pada awal tadi, iaitu berkaitan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini mengenai transformasi Parlimen Pentadbiran Kerajaan. Di talian adalah Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, iaitu Fellow Penyidik pada Ilham Center. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Muzi. Prof, pada waktu ini banyak sebenarnya tawaran yang dimaksudkan dalam kenyataan media yang baru kami terima, antara lain melihat kepada rang undang-undang anti lompat parti, pelaksanaan undi 18, tempoh jawatan Perdana Menteri dihadkan 10 tahun dan juga keseimbangan jawatan kuasa pilihan khas, jawatan pilihan khas Parlimen melibatkan kerajaan dan juga pembangkang. Tetapi mungkin yang pertama sekali melihat kepada RUU anti lompat parti yang bakal dibentangkan di Parlimen. Parlimen dijangka akan bermula pada minggu hadapan. Mungkin permulaan pandangan daripada Dr. Hamidin. Terima kasih, Fauzi. Kalau kita lihat kepada tawaran daripada apa yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada petang ini, secara rasminya menunjukkan ia adalah tawaran yang sama sebenarnya yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum beliau meletakkan jawatan untuk mendapatkan confidence dan supply, keyakinan dan penawaran bagi pihak pembangkang bekerjasama bagi memastikan kelangsungan pentadbiran kerajaan. Saya kira formula yang sama digunakan oleh Datuk Ismail Sabri. Malahan 7 perkara yang dibentangkan pada reformasi institusi ini adalah perkara yang sama juga yang telah dicadangkan oleh Datuk Seri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya melihat ia sekarang ini terletak kepada pihak pembangkang kerana mereka telah menolak kerjasama ini apabila ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Jadi bagaimanakah tindak balas pihak pembangkang akan dilihat dalam perkara ini? Kerana apa yang penting saya kira rakyat ingin menyaksikan supaya kerajaan bekerjasama dalam menangani beberapa permasalahan utama politik negara dan juga urusan pentadbiran. Jadi dalam konteks ini saya melihat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Contohnya tentang persoalan tentang peranan ketua pembangkang, begitu juga dengan undang-undang lompat parti yang dilihat sebagai satu undang-undang penting bagi memastikan kematangan politik matang berjaya dijalankan di negara ini. Dr. Midin, daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Midin sebentar tadi, ini dilihat sebagai kesinambungan daripada apa yang ditawarkan oleh kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sebelum ini. Tetapi untuk kita melihat kepada tawaran transformasi Parlimen ini, selain pada pembentangan RUU anti lompat parti, kita juga ingin melihat kepada kesediaan keterbukaan kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana berlapang dada untuk membuka ataupun membuka pintu khususnya untuk pembangkang, kerajaan dan juga pembangkang. Kita melihat kepada keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang dianggotai oleh kerajaan dan juga pembangkang, dan juga satu lagi berkaitan dengan ahli parti pembangkang yang dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN untuk memberi pandangan dan juga penambahbaikan dari segi ataupun daripada sudut cadangan. Melihat kepada kerjasama ataupun rentas parti ini, pandangan Dr. Midin mengenai tawaran yang dihulurkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini. Terima kasih, Fauzi. Kalau kita lihat kepada tawaran yang diberikan ini, sememangnya ia mendapati dengan realiti semasa politik negara. Di mana kalau kita melihat majoriti pihak kerajaan tidaklah sebesar mana yang boleh membolehkan mereka meluluskan undang-undang dengan cara yang lebih mudah. Jadi dalam konteks ini saya percaya bahawa langkah dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini ialah untuk mendapatkan sokongan kerajaan bagi memudahkan urusan pentadbiran negara berjalan dengan lancar, terutamanya ketika kita berdepan dengan masalah pandemik COVID-19. Jadi saya kira ia merupakan satu negosiasi politik yang baik. Okey, ini yang kalau saya cuba sorot kembali mengikut sedang media yang kami lakukan sebentar tadi, sememangnya rakyat terutamanya masyarakat Melayu Islam memerhatikan apa yang berlaku. Walaupun mereka menekankan tentang persoalan tentang ekonomi dan
sosial, tetapi pada masa yang sama persoalan tentang anti lompat parti dan sebagainya ini juga mendapat perhatian pengundi. Jadi cabaran bagi saya, bagi kerajaan dan juga pembangkang ialah untuk meyakinkan rakyat. Mengapakah negosiasi perkara-perkara 7 perkara ini perlu dilakukan dan apakah kebaikan yang boleh diterima oleh rakyat dalam perkara ini yang boleh mendapatkan lalikan secara langsung. Jangan biarkan negosiasi ini hanya terapung di kalangan elit-elit politik semata-mata. Saya kira apa yang penting, stakeholder yang paling utama ialah rakyat. Jadi pendapat rakyat seharusnya diambil kira juga dalam melihat apakah perkara-perkara yang perlu dan bagaimana ia perlu dilakukan. Contohnya dalam konteks undang-undang lompat parti dan sebagainya. Kerana ini saya kira akan mempengaruhi bukan sahaja pentadbiran negara, politik di peringkat nasional, tetapi juga akan mempengaruhi politik kepartian di Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya merasakan ia merupakan sesuatu yang baik berdasarkan kepada realiti semasa politik negara yang tidak memungkinkan sebuah parti mendominasi. Jadi dalam konteks inilah yang kita selalu katakan supaya punya titik pertemuan. Jadi saya kira 7 perkara ini boleh menjadi satu titik pertemuan di antara pembangkang dan juga pihak kerajaan untuk bekerjasama membina sebuah institusi parlimen dan urus tadbir yang lebih baik bagi negara Malaysia. Dr. Midan, tadi disebutkan tawaran ini dilihat sesuatu yang baik berdasarkan dengan apa yang berlaku realiti semasa. Sebelum kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan bagaimana tawaran ini boleh meyakinkan ataupun mengembalikan kepercayaan rakyat secara keseluruhannya, tadi disebutkan tentang elit politik. Semalam di platform Dialog 3 Penjuru, perbincangan oleh panel-panel juga turut menyentuh bagaimana kerjasama rentas parti ini dapat meyakinkan koridor atasan ataupun kelompok-kelompok yang sudah lama berada dalam parti politik secara khususnya. Dalam pada waktu ini dan juga untuk waktu ini, mungkin Dr. Hamidin boleh kongsikan bagaimana tawaran-tawaran ini boleh meyakinkan pemimpin-pemimpin politik itu sendiri sebelum nak meyakinkan rakyat dalam mana melihat kepada tawaran transformasi ini. Saya kira pemimpin politik perlu diyakinkan terlebih dahulu dalam konteks negosiasi di antara parti kerana saya kira ketika ini yang penting ialah bagi mereka kelangsungan dan juga kestabilan baik yang pemerintah ataupun yang berada di pihak pembangkang. Jadi mereka boleh bagi pembangkang contohnya ini membolehkan agenda mereka berjaya diimplementasikan tanpa mereka berada di memenangi ataupun berada di pihak kerajaan. Sementara pihak kerajaan pula melihat ia bagaimana untuk memenangi hati pihak pembangkang supaya memudahkan urusan pentadbiran. Jadi dalam konteks ini, saya kira ahli politik seharusnya melakukan negosiasi untuk memastikan bahawa apa yang ditawarkan ini baik untuk kelangsungan parti mereka. Kerana itu realitinya. Tetapi persoalannya ialah saya cuba membawa kepada persoalan yang lebih penting. Adakah perkara ini akan boleh ditranslatekan bagi parti politik menjadi undi? Maksud saya, adakah apa yang mereka lakukan, negosiasi politik di peringkat elit ini boleh mendapat sokongan rakyat? Ini cabaran bagi mereka. Bermakna dalam satu hal mereka mesti menangani pandangan tingkah laku elit, tapi pada masa sama juga jangan lupa bahawa at the end of the day, stakeholder yang paling besar adalah rakyat. Jadi sekiranya rakyat tidak mendapat ataupun pencerahan yang baik tentang perkara ini, bermaksud undi tidak akan dapat diuntungi oleh parti politik yang terlibat. Jadi konteks inilah saya kira penerangan bukan sahaja diberikan kepada elit politik, warlord politik, tetapi juga kepada rakyat pada masa yang sama. Dr. Midin, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, sudah tentu kita melihat kepada segmen yang paling ramailah dalam kelompok rakyat ini, kita bercakap tentang golongan muda ataupun golongan belia inilah. Disebutkan juga tentang pelaksanaan undi 18 dalam tempoh terdekat dalam tawaran transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan, yang mana satu rang undang-undang pindaan dan juga perlembagaan akan dibentangkan. Mungkin pada waktu ini, bagaimana Dr. Midin melihat kepada tawaran yang dihulurkan, melihat kepada undi 18? Kita tahu undi 18 telah pun diluluskan pada Julai 2019, tetapi perjalanan untuk pelaksanaan begitu lama. Ada setengah golongan muda mengatakan ia terlalu jauh untuk menantikan bila untuk nak dilaksanakan ataupun nak direalisasikan undi 18. Tapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan, khususnya kita melihat kepada suara anak muda didengari melalui RUU ataupun undi 18 ini.
Benar, Fauzi. Kalau kita lihat kepada apakah 7 bidang ini yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dalam konteks pembaharuan reformasi institusi ini, sememangnya ia bukan sahaja bercakap tentang segmen parti politik semata-mata, kerjasama di antara parti politik pembangkang dan kerajaan, tetapi juga ia merangkumi persoalan tentang masyarakat, tentang negara. Contohnya seperti yang kita tahu bahawa tentang undang-undang untuk menguatkuasakan undi 18 tahun. Itu juga saya kira akan memberikan sedikit nafas lega kepada golongan belia yang mahukan perkara ini dilakukan dengan segera. Pada masa yang sama juga, kita melihat contohnya tawaran bagaimana rang undang-undang perbekalan untuk bajet akan dibawa, diluruskan secara bersama juga merupakan satu yang penting dalam konteks bagaimana perbelanjaan negara itu perlu dikawal selia dan sebagainya, dan untuk memastikan kepentingan rakyat. Jadi dalam konteks inilah saya kira penerangan daripada pihak kerajaan seharusnya dan juga pembangkang seharusnya mereka bersatu menunjukkan bahawa mereka berada dalam titik pertemuan yang sama untuk menentukan yang untungnya ialah rakyat, bukan sahaja parti politik. Sekiranya rakyat menghidu bahawa ini hanyalah untuk survival politik semata-mata, saya kira rakyat akan menghukum semula kerajaan ataupun pembangkang. Jadi dalam konteks inilah saya kira penerangan perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk memastikan rakyat merupakan mereka yang paling beruntung dengan kerjasama yang mereka lakukan ini. Dr. Abidin, mungkin bagaimana nak kita beri sedikit kefahaman dan juga memberi sedikit penjelasan daripada apa yang disebutkan rakyat sedang memerhati apa yang dilakukan dalam tempoh setahun dua ini oleh ahli-ahli politik ataupun pemimpin politik. Malah ada yang mengatakan KPI sudah pun ditetapkan, cuma tunggu PRU ke-15 sahaja, celup dawat dan juga untuk tanda pangkah mana mereka suka. Mungkin pada waktu ini bagaimana untuk kita melihat KPI ataupun penilaian politik yang diletakkan oleh anak muda khususnya terhadap pemimpin politik pada ketika ini? Perkara pokok yang harus dilihat ialah bagaimana kerajaan boleh menterjemahkan tawaran ini kepada peringkat yang paling bawah dan boleh memahami dia bahawa ia akan mempengaruhi kehidupan, akan mempengaruhi ekonomi, akan mempengaruhi keselamatan kesihatan rakyat. Saya kira itu yang paling utama sekali bagi rakyat. Mereka mahukan sesuatu yang semata yang mereka boleh lihat. Mengapakah perjanjian ini perlu dilakukan, mengapakah negosiasi ini perlu dilakukan dan apakah keuntungannya. Di dalam konteks inilah kerajaan harus menerangkan apakah kebaikan yang rakyat akan terima sekiranya undang-undang perbekalan itu berjaya diselaraskan secara bersama contohnya. Apakah keuntungan bagi golongan muda apabila mereka undi 18 itu berjaya dikuatkuasakan? Apakah kelebihan kepada masyarakat sekiranya undang-undang lompat parti itu berjaya dilakukan secepat mungkin? Jadi inilah perkara-perkara yang seharusnya menjadi asas kepada penerangan oleh kerajaan kepada rakyat, dan pada masa yang sama pembangkang juga seharusnya melakukan perkara yang sama bahawa mereka bersetuju dengan perkara ini dalam konteks prioritinya. Mengapa ini diutamakan ketika ini pada masa yang sama? Kerana rakyat juga berdepan dengan masalah ekonomi, sosial. Tadi kita bincang tentang masalah pendidikan anak-anak dan sebagainya. Jadi itulah yang harus diambil kira oleh kerajaan dan pembangkang pada masa yang sama. Baik, terima kasih kepada Profesor Madar Dr. Hamidin Hamid. Prof adalah penganalisis politik dan juga fellow penyelidik daripada Ilham Center yang mana berkongsi pandangan apa yang diungkapkan ataupun apa yang dikepilkan dalam kenyataan media oleh Perdana Menteri. Ini khususnya berkaitan dengan tawaran transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Tarma Pillai. Tarma Pillai adalah pengasas bersama Undi 18. Salam sejahtera Tarma. Salam sejahtera. Tarma, saya terus kepada tumpuan khususnya saya tahu Tarma menanti-nantikan apa yang ingin disebutkan oleh Perdana Menteri pada petang ini. Ini berkaitan dengan Undi 18. Mungkin pada waktu ini pandangan dan juga reaksi awal berkaitan dengan pelaksanaan Undi 18 dalam tempoh terdekat ini. Okey, bagi kami di Undi 18, kami memang berterima kasih. Kami memang menghargai semangat yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan untuk melaksanakan Undi 18 sehingga mereka ingin atau dalam statement yang diberikan mereka mengatakan bahawa atau Perdana Menteri mengatakan bahawa mereka ingin membawa semula perkara ini ke parlimen dan juga melakukan pindaan perlembagaan. Untuk yang tidak memahami isu ini, pindaan perlembagaan ini diperlukan kerana untuk decouple
atau mengasingkan pelaksanaan antara penurunan umur mengundi iaitu undi 18 seperti yang kita biasa dengari, dan isu kedua iaitu automatic voter registration, pendaftaran pengundi secara automatik. 3A adalah penurunan umur mengundi, 3B adalah pendaftaran pengundian secara automatik. Namun apa yang kita rasakan adalah walaupun pindahan perlembagaan adalah salah satu cara untuk kita laksanakan atau kita berikan hak mengundi kepada anak muda dengan cara yang lebih awal, kerana seperti apa yang dimaklumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, ada kekangan atau ada kelambatan dari segi sistem untuk melaksanakan pendaftaran pilihan raya secara automatik. Maka saya rasa itu adalah salah satu cara, tapi bagi kami secara konsisten kami mengatakan bahawa ini adalah long-winded way atau cara yang susah. Cara yang lebih senang adalah untuk kita membaca kembali keputusan mahkamah High Court atau Mahkamah Tinggi Kuching yang mengatakan bahawa tiada isu untuk kita laksanakan dua-dua perkara ini sekali. 3A dengan 3B dengan cara kita bacakan itu cara kita bacakan dengan cara yang lain. Kerana apa? Kerana 3B ini apa ayat dia? Ayat dia adalah kita menukarkan ayat apply for registration atau kita apply untuk didaftarkan kepada telah didaftarkan untuk pengundi. Maka dia tidak membawa kepada automatic voter registration secara terus, dia hanya memberikan ruang untuk masuk pada automatic voter registration. Maka apa yang kami hujahkan di mahkamah dan apa yang kami secara konsisten mengatakan bahawa pihak kerajaan terutama pihak PMO ada kuasa atau ada kuasa eksekutif untuk melaksanakan undi 18 ini atau penurunan umur mengundi di mana anak muda 18, 19 dan 20 tahun mendaftar menggunakan sistem sedia ada. Mendaftar di post office, mendaftar melalui online portal SPR dan sebagainya Maka bagi kami menghargai semangat untuk membawanya kepada parlimen dan lakukan pindahan perlembagaan. Sekali lagi kami hargai, tapi realitinya adalah tidak perlu, kita boleh lakukan cara yang lebih mudah dan kita asingkan dengan mudah saja. Itu prinsip kami dan itu yang kami ujarkan pada kerajaan. Tarma, maaf kalau saya nak bertanyakan soalan daripada apa yang dikongsikan oleh Tarma tadi. Ada dua perkara ataupun dua tumpuan yang perlu dilihat daripada sisi yang berbeza, iaitu perkara pertama, perkara 3A, iaitu berdasarkan pelaksanaan penurunan hak umur kepada 18 tahun, dan juga perkara 3B iaitu pendaftaran secara automatik. Ada kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini khususnya oleh bekas Timbalan Pengurusi SPR yang mana mengatakan laksanakan dahulu undi 18, nanti baru difikirkan ataupun baru diberi ruang ataupun melihat kepada pelaksanaan pendaftaran secara automatik. Untuk waktu ini mungkin Tarma boleh beri sedikit ada harapan untuk melihat kepada pelaksanaan undi 18 dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melihat kepada pendaftaran secara automatik, ataupun perlu dilakukan secara serentak keduanya sekali? Saya rasa bagi saya kita memang boleh laksanakan undi 18 dahulu seperti yang dicadangkan oleh pengerusi SPR. Kita memang boleh laksanakan dahulu. Malah apa yang pihak kerajaan cuba lakukan, di mana mereka ingin kembali ke parlimen dan lakukan pindahan perlembagaan sekali lagi untuk decouple 3A dan 3B. Ini adalah juga langkah yang samalah. Jadi saya rasa apa yang diinginkan oleh pihak undi 18 dan juga pelbagai aktivis-aktivis lain dan juga pihak pembangkang dan juga apa yang diumumkan oleh kerajaan, saya rasa tidak berbezalah. We are all speaking the same language. Kita inginkan perkara sama seperti yang saudara cakapkan, iaitu untuk laksanakan undi 18 dahulu. Lepas itu kita berikan masa kepada SPR untuk laksanakan pendaftaran pengundian secara automatik. Cuma cara dia, satu adalah kita buat secara susah, pergi ke parlimen buat pindahan perlembagaan sekali lagi, atau apa hujah kami adalah kita boleh laksanakan serta-merta bawah kuasa eksekutif. Okey, baik. Terima kasih kepada Tarma Pilar. Tarma adalah pengasas bersama Undi 18 yang mana melihat kepada salah satu tawaran yang diselitkan ataupun yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam tawaran transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan, melihat kepada pelaksanaan Undi 18 yang akan dilaksanakan secara dalam tempoh terdekat ini dan juga rang undang-undang perlembagaan yang akan dibentangkan. Untuk waktu ini, saya juga ingin bersama dengan Ju Fitri Johar daripada Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum Ju Fitri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Fitri, kita ada masa lebih kurang dalam 3 ataupun 4 minit yang akhir ini. Mungkin 3 minit yang akhir ini mungkin boleh dirangkumkan sedikit reaksi pengumuman 7 tawaran yang dihulurkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mungkin boleh diambil daripada sudut reaksi ataupun respon anak muda. Ya, kita melihat ini adalah merupakan kesinambungan yang telah ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan diteruskan oleh pentadbiran yang baru dan sudah tentu ia bertujuan untuk menstabilkan kerajaan. Kemudian juga menyahut titah Yang di-Pertuan Agong dan yang paling penting apa yang dituntut oleh kebanyakan belia dan rakyat Malaysia adalah untuk memperbaharui sistem dan pentadbiran negara. Sudah tentu kita melihat ini merupakan satu keazaman politik dan kesungguhan yang harus didokong dan diterima oleh semua pihak, khususnya generasi muda yang ingin melihat sistem pentadbiran negara diperbarui dan manfaat akhirnya adalah sudah tentu untuk anak muda Malaysia, terutamanya yang berkaitan dengan undi 18 di mana hak-hak yang diperjuangkan sebelum ini dan disetujui secara konsensus oleh kedua-dua blok itu akhirnya akan terrealisasi dan dilaksanakan dan anak muda boleh terus mempraktiskan hak dan sesama untuk menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih pemerintah. Haji Fitri, saya ada tinggal lebih kurang dalam 1 minit yang akhir ini. Bagaimana 7 tawaran oleh Perdana Menteri sebentar ini, iaitu tawaran transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan ini boleh setidak-tidaknya mengembalikan semangat ataupun merangsangkan kembali semangat anak muda untuk melihat kepada politik pada waktu ini? Ya, inilah yang dituntut oleh sebahagian besar anak muda sebelum ini, ingin melihat satu pembaharuan. Dan sudah tentu bukan sekadar diumumkan pembaharuan, anak muda juga ingin terlibat bersama-sama. Ya, ingin terlibat bersama-sama untuk menjayakan pentadbiran dan pembaharuan pentadbiran ini dan kita menawarkanlah bagi pihak Majlis Belia Malaysia dan semua kelompok-kelompok anak muda yang berkaitan kalau boleh mereka ingin berpartisipasi untuk sama-sama menyumbang ke arah transformasi ini. Baik, terima kasih Ju Fitri Johar. Ju Fitri adalah wakil yang daripada Presiden daripada Majlis Belia Malaysia yang mana melihat kepada respon daripada 7 tawaran transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan yang mana transformasi kerajaan ini kata Perdana Menteri memaktubkan nilai-nilai murni dan juga muafakat merentasi pelbagai latar belakang termasuklah agama, kaum dan juga budaya dan inilah yang dimaksudkan sebagai konteks keluarga Malaysia. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Perkembangan terkini kami bawakan. Laporan lanjut anda boleh ke astroawani.com dan awani 745.